bahasa. Sebab itulah kata Tan Sri Khalid Nordin, Menteri Pengajian Tinggi, dia kata mahasiswa ni tak cukup keluar dengan academic excellence semata-mata, first aid. Tak cukup. Dia kena ada satu lagi syarat ni, iaitu kecemerlangan dari segi talent. Yang pertama academic excellence, yang kedua kena ada talent. Sebab itulah saya pesan kepada pelajar-pelajar UIA yang buat kerja-kerja kemasyarakatan di Taman Sri Gombak minggu lepas, ketika bagi tazkirah maghrib, saya kata orang ni buat kerja-kerja khidmat sosial bukan kerana nak mata saja, tapi buat kerja-kerja khidmat sosial ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan kekal sampai habis. Berapa ramai nanti kita tengok di kalangan kita ni akan kekal lepas ni. Kadang-kadang setengah tu amirah sebuah persatuan. Amirah ni istilah gerakan Islam kan. Amirah ni apa? Pengurusi wanita lah kan, pun boleh hanyut. Itu cara pengurusi wanita yang komited dulu kan. Berjuanglah kita di jalan Allah. Tiba-tiba mana koi kau kan, tak ada losak, kata orang Islam kan. Losak-losuk kan, tak ada kan. Jadi kita nak kalau boleh dalam hidup ini saudara terus sampai mati. Sebab itulah kadang-kadang sekalian, yang kedua objektif kita adalah menguasai bahasa. Man ta'allama lughatu qaumin amina min syarr. Kata Nabi SAW, siapa yang menguasai bahasa sesebuah kaum tersebut, maka mereka akan aman. Ini suruhan Nabi SAW. Dan kalau saudara baca buku Syekh Abdul Fattah Abdul Ghuddah yang menceritakan tentang Nabi itu murabbi, salah satu chapternya bab khusus Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk menguasai bahasa. Ketika itu bahasa Yahudi. Ini yang kita buat ni adalah sunnah Nabi SAW. Yang pertama ilmu sudah tentu. Yang kedua adalah menguasai skill, iaitu bahasa yang disebutkan oleh Tan Sri Khalid Nordin. Kalau saudara nak cemerlang, mahasiswa orang muda, yang kedua academic excellence, dan yang keduanya co-curriculum activities. Dan baru ni kita bincang dengan sensor di UIA. Kak Nelly bersetuju apa-apa saja budak-budak UIA yang menyertai program kita di luar negara, dia akan diberikan kredit yang tinggi sebab tarafnya international dan tarafnya adalah khidmat sosial. Jadi zaman Kamaru dah tak sempat, tapi zaman dia orang ni jadi pahala kita lebih sikit lah kan, kita mengusaha kan. Jadi saudara yang baru ni nak terlibat boleh dapat kredit sebagai satu support kepada CV kita. Jadi skill tu penting rakan-rakan sekalian, dan banyak lagi skill-skill yang lain yang mungkin saudara Suhail kata orang selepas ni, skill berenang, skill menyanyi. Kalau boleh, aktivis kita ni yang pandai menyanyi kan, jangan aku suara macam suara katak kan, tapi macam suara saya ni kan, merdu macam suara Syakir. Dulu saya ingat suara Syakir ni tak merdu, bila baca Quran memang merdu. Suspek saya dengan dia. So kita kalau boleh, aktivis kita pandai menyanyi, pandai berenang, pandai main gitar macam Rizal kan, goreng-goreng kan. Kalau boleh banyak skill-skill ni. Sebab tu kita galakkan rakan-rakan sekalian. Kalau pergi Sri Lanka macam Aina Najwa pergi Sri Lanka, kita galakkan pandai memasak kan. Paling kurang masak air. Masak telur kan, paling kurang. Kan? Sebab sana skill dakwahnya melalui skill-skill yang berbentuk begitu. Dan yang ketiga rakan-rakan sekalian adalah khidmat sosial. Kita nak galakkan dalam JTV ini saudara buat kerja-kerja khidmat masyarakat. Kerja khidmat masyarakat macam Suhail dia pergi China, dia buat kerja-kerja khidmat masyarakat di sana. Kalau macam Suhail ni, dia punya pengorbanan tahap dewa lah kalau dalam istilah komik-komik kan. Tahap dewa macam Rizal dulu 3 tahun kan, bukan senang kan. Berjuang mencari makna diri, bukan saja mencari makna pengembaraan tersebut, tapi mencari makna diri. Bila dia pergi tu jumpa siapa sebenarnya diri dia. Itu kalau boleh kita nak. Dan sekarang ni kita ada 3 sepenuh masa bagi yang tak tahu. Ramai dah tahu ni macam bosan dia dengar kan. Bagi yang tak tahu tu, kita ada 3 sukarelawan kita yang sepenuh masa. Alhamdulillah saudara Adawiyah telah menyahut cabaran kita, berkahwin dengan orang setempat di sana. Dan sekarang ni telah dilantik menjadi timbalan Presiden Kesatuan Melayu United Kingdom, iaitu Kesatuan Melayu yang paling berpengaruh di United Kingdom. Dan persatuan inilah yang bertanggungjawab menyelamatkan Sufiah Yusof dan membuat halaqah-halaqah usrah-usrah untuk kepada masalah-masalah yang baru masuk Islam. Jadi diorang inilah bertanggungjawab. Jadi saudara Suhail, suami dia jadi presiden, dia jadi timbalan presiden Kesatuan Melayu Kingdom. Dan dia berjaya rakan-rakan saya kerana berkahwin dengan orang setempat dan akan duduk di sana. Ada persembahan lain ke ni? Cuma bagi perhatian sikit bila orang tu macam kalau kawan tak nak sama. Adina.
Tak pukul. Saya biasa pukul anak Kamarul ni. Sebab dia pukul anak saya pukul anak dia. Okay, rakan-rakan sekalian, khidmat sosial. Dan yang terakhir sekali kita nak saudara membuat networking kalau boleh. Kita ada networking di seluruh dunia. Jadi kita bukan kerja-kerja main-main rakan-rakan sekalian. Kerja kita nak buat networking di seluruh dunia. Sebab kita yakin dengan anak muda kita buat networking ni, satu hari dia akan jadi somebody. Saudara pun akan jadi somebody macam nak Min kan. Sekarang ni dia jadi PTD di Kementerian apa? MITI. Satu hari dia jadi KSCO ke? Masa tu saya jadi apa? Alah, rendah sangat tu. Boleh lah tu. Jadi diorang ni akan menjadi seorang somebody. Macam di Maghrib ni kita networking dengan parti Islam yang ketiga terbesar di Maghrib, Hizbul Adalah wal Tanmiyah. Parti Keadilan dan Parti Pembangunan. Dan mereka ajak kita buat program. Dan mungkin satu hari nanti beliau mereka ni menjadi top post nanti. Jadi senang kita nak buat kerja dakwah di Maghribi, di Ivory Coast dengan Syekh Abu Bakar Al-Fofano kan, di Ivory Coast. Dia anytime jemput kita buat kerja-kerja mengkaji tentang umat Islam di sana, menguasai bahasa Perancis. Dan yang ketiga membuat kerja-kerja khidmat sosial. Ivory Coast banyak sekarang ni gerakan-gerakan missionaries yang cuba untuk masuk ke dalam Ivory Coast dan mengutakkan orang Islam di sana. Dan juga permintaan yang lain di Perancis, kalau boleh kita nak ada seorang stesen setahun duduk di sana. Duduk di sana mengajar bahasa Inggeris, mengajar bahasa Arab ke, duduk di sana, duduk di pusat Islam Paris di sana. Dia boleh sediakan tempat, tapi kena ada kemahuan lah Syazni 3 bulan ke Azam, 4 bulan ke 6 bulan duduk di sana. Macam Suhan yang saya rasa sekagum lah kan. Jangan riak kan. Setahun dia boleh duduk. Rizal 3 tahun kan, bayangkan bukan senang rakan-rakan sekalian. Saya setakat sama belajar boleh kan, ada jadi ejen kerajaan British sikit sebab dia bagi saya scholarship. Boleh lah, tapi macam Suhan, macam Rizal ada cabaran yang cukup besar. Jadi kita harapkan lagi kan, Serikanda selepas ni ada yang sanggup untuk Azam setahun. Sekarang ni kita dah dapat Hakim Syazni, tak boleh lagi dah tu. Hakim Syazni dengan Hafiz Misal yang Azam. Berapa bulan ni? Macam ni? Macam tak ikhlas. Syazni. Syazni insyaAllah kita cuba stesen dia di Bosnia, kawasan-kawasan Eropah. Hakim walaupun dia tak putih, kita nak pergi hantar dia ke Jepun. Sebab sana memang dia kata kalau boleh duduk dah 3 bulan duduk di pusat Islam Tokyo tu mengajar lah. Jadi kita nak dedahkan dengan kerja-kerja khidmat sosial di luar negara, dengan harapan bila saudara balik nanti saudara akan menjadi orang yang terlibat dalam kerja-kerja kesukarela. Baru ni saya bagi tazkirah di ERL station yang kita pergi laju tu, dapat tiket free satu. Itu selingan dia lah, dapat tiket free, dapat duit sikit, dapat makan-makan sikit. Lepas tu dia kata suami kepada CEO ERL ni perempuan. Dia tak, CEO tu perempuan, suami dia tu lelaki. Jadi saya borak dengan suami dia, pemilik secret recipe dekat KL Central. Kalau saudara datang, saudara pergi jumpa dia punya pengurus, seorang yang ada jiwa Islam. Saya kata, tuan ada tak buat kerja-kerja khidmat sosial? Dia kata ada. Kami setiap hari Sabtu kami pergi ke satu jabatan mencari orang yang homeless. Dan dia kata yang banyak buat kerja-kerja ni adalah gereja. Jadi apa tujuan kita nak galakkan saudara buat kerja khidmat sosial dalam diri ini, supaya saudara balik, saudara berkhidmat untuk masyarakat. Siapa nak buat? Saya berfikir siapa saya nak ajak ni nak buat distribution makanan-makanan percuma kepada homeless ni. Yang kebanyakan inilah ruang-ruang madu-madu dakwah kita di sana.